Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya Ustazah Mazura dari SMK Keramat Wangsa sekali lagi ingin berkongsi ilmu pada hari ini. Jangan lupa sediakan pen dan buku catatan untuk mencatat isi-isi penting pada hari ini. Murid-murid, berdasarkan statistik penceraian ini, Ustazah ingin berkongsi ilmu dengan murid-murid berkaitan tajuk Talak Penyelesaian Terakhir, Pendidikan Islam Tingkatan 5, Bidang Ibadah, Pelajaran 15, Unit 1. Murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pertama, menyatakan pengertian talak. Kedua, menjelaskan hukum talak. Ketiga, menyatakan rukun talak. Keempat, menghuraikan hikmah talak. Kelima, mengenal pasti jenis talak. Keenam, menjelaskan bilangan talak. Dan ketujuh, menerangkan talak taklik. Murid-murid, tahukah kamu pengertian talak? Baiklah. Talak menurut bahasa ialah cerai atau melepaskan ikatan. Manakala dari sudut istilah pula, talak bererti merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz talak, cerai atau yang mengandungi makna keduanya. Contohnya, suami berkata kepada isterinya, "Aku talak engkau dengan talak satu." Atau, "Aku ceraikan engkau dengan talak satu." Murid-murid, talak juga boleh berlaku dengan tulisan atau isyarat yang boleh difahami. Contohnya, seorang suami menulis surat atau menulis pesanan ringkas SMS kepada isterinya. Menurut kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan, lafaz cerai menerusi WhatsApp termasuk dalam bahagian kinayah, iaitu samar-samar, dan bukannya soreh, iaitu jelas. Ini bertepatan dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Ahal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-59. Talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan kepada isterinya secara khusus seperti melalui faksimili, pesanan ringkas, email dan sebagainya adalah talak secara kinayah, dan ianya adalah sah sekiranya disertai dengan niat. Murid-murid, mari kita lihat hukum-hukum talak. Talak diharuskan oleh syarak sebagai langkah penyelesaian terakhir mengatasi masalah rumah tangga, tetapi talak adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama telah menjelaskan hukum talak secara terperinci seperti berikut. Wajib apabila seseorang tidak dapat melaksanakan kewajipan seperti memberi nafkah atau melakukan kezaliman sehingga mengancam keselamatan. Sunat apabila isteri memiliki akhlak yang buruk dan tiada cara yang dapat
membaikinya. Haram apabila talak dilafazkan pada waktu yang diharamkan seperti waktu isteri sedang haid, hamil dan nifas atau bertujuan menganiaya. Dan makruh menceraikan isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang soleh. Murid-murid, mari kita lihat rukun-rukun talak. Rukun-rukun talak seperti berikut. Pertama, suami yang menjatuhkan talak. Kedua, isteri yang ditalak. Dan ketiga, lafaz talak. Syarat-syarat sah talak pula iaitu: pertama, suami yang menjatuhkan talak berakal, baligh dan tidak dipaksa. Kedua, perempuan yang diceraikan adalah isteri yang sah. Ketiga, lafaz yang digunakan mempunyai maksud perceraian, sama ada lafaz itu soreh atau kinayah. Murid-murid, ada beberapa hikmah disyariatkan talak. Antaranya, pertama, talak memberi peluang kepada pasangan yang tiada persefahaman untuk berpisah bagi memulakan kehidupan baru. Kedua, perceraian memberi pengalaman dan pengajaran kepada suami dan isteri. Mereka insaf dan sedar kelemahan masing-masing, seterusnya dapat memperbaiki diri dalam kehidupan berumah tangga pada masa akan datang. Ketiga, talak boleh mengurangkan tekanan perasaan. Keempat, talak dapat menyedarkan suami dan isteri tentang kepentingan menghayati ajaran Islam. Murid-murid, talak yang diharuskan Islam hendaklah dilaksanakan dengan penuh kesedaran dan rasa belas kasihan. Talak terbahagi kepada dua bahagian, iaitu talak dari aspek hukum dan dari aspek kesan. Bahagian pertama dari aspek hukum. Dari aspek hukum, talak terbahagi kepada dua, iaitu talak sunni dan talak bid'i. Pertama, talak sunni. Talak yang sesuai dengan peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isteri dengan talak satu atau dua ketika isteri suci daripada haid, nifas dan tidak disetubuhi. Kedua, talak bid'i. Talak yang menyalahi peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isterinya ketika haid, nifas atau ketika suci tetapi selepas disetubuhi suaminya, atau menceraikannya dengan talak 3 sekaligus. Talak bid'i adalah haram tetapi dikira sah. Bahagian kedua dari aspek kesan talak, iaitu talak raj'i dan talak bain. Kesan talak raj'i iaitu talak 1 dan 2 yang belum tamat tempoh iddah, suami boleh merujuk isteri dalam tempoh iddah.
Kesan talak bain terbahagi kepada dua, iaitu bain sughra dan bain kubra. Bain sughra iaitu talak yang tidak membolehkan suami merujuk isteri kecuali dengan akad dan mahar yang baharu. Talak jenis ini merangkumi fasa, khulu', ilak, talak raj'i yang tamat tempoh iddah dan talak sebelum bersetubuh, iaitu dukhul. Bain kubra iaitu talak tiga yang mengharamkan bekas suami mengahwini semula isterinya kecuali selepas isterinya berkahwin dengan lelaki lain dan diceraikan setelah berlaku persetubuhan. Murid-murid, bilangan talak yang dibenarkan dalam Islam ialah 3 kali. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. Maksudnya, talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 229. Mafhum ayat ini, talak yang boleh dirujuk semula adalah talak pertama dan kedua. Sementara talak ketiga adalah talak maksimum yang tidak boleh dirujuk semula. Baiklah, mari kita bincangkan tajuk talak taklid. Talak taklid iaitu talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat. Talak taklid terbahagi kepada 2, iaitu taklid biasa dan taklid secara khulu'. Taklid biasa iaitu talak yang dilafazkan dalam keadaan biasa seperti suami berkata kepada isterinya, "Jika engkau keluar dari rumah ini, maka engkau tertalak dengan 1 talak." Talak ini hanya akan berlaku sekiranya isteri tadi keluar dari rumah suaminya. Taklid secara khulu' ialah satu taklid yang diamalkan di negara kita di mana lafaz taklid telah tercatat dalam surat nikah. Sekiranya suami mengingkarinya, maka talak boleh jatuh sekiranya isteri mengadu kepada mahkamah. Suami tidak boleh merujuk isterinya semula, melainkan dengan akad dan mahar yang baharu. Murid-murid, ada beberapa kesan talak terhadap individu dan masyarakat. Kesan talak antaranya ialah: pertama, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perhubungan keluarga antara kedua belah pihak menjadi renggang. Ketiga, anak-anak kehilangan kasih sayang ibu bapa. Dan keempat, keharmonian dan kedamaian terjejas. Murid-murid, masa hampir tamat. Mari kita menguji minda dengan beberapa soalan berkaitan talak. Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah talak kerana ia merosakkan hubungan baik dan kemaslahatan antara suami isteri. Pertama, nyatakan pengertian talak. Kedua, jelaskan hukum talak.
Ketiga, nyatakan 3 rukun talak. Keempat, huraikan 2 hikmah talak. Murid-murid boleh menggunakan pautan yang dipaparkan untuk latihan di rumah. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid untuk tekun belajar. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya Ustazah Mazura dari SMK Keramat Wangsa sangat gembira dapat berkongsi ilmu sekali lagi. Jangan lupa sediakan buku catatan untuk mencatat isi-isi penting pada hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 229 maksudnya, jika kamu khawatir bahawa keduanya, iaitu suami dan isteri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Murid-murid yang dikasihi, terjemahan surah Al-Baqarah ayat 229 itu tadi adalah nas Al-Quran yang membolehkan perbuatan khuluk. Oleh itu, pada hari ini, Ustazah akan berkongsi ilmu untuk membincangkan tajuk khuluk bukti keadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap wanita. Pendidikan Islam tingkatan 5, bidang ibadah, pelajaran 15, unit 5. Murid-murid, sekarang mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat: pertama, menerangkan pengertian dan hukum khuluk. Kedua, murid dapat menyatakan rukun khuluk. Ketiga, murid dapat menjelaskan hikmah pensyariatan khuluk. Dan keempat, murid dapat menyatakan kesan dan permasalahan khuluk. Tahukah murid-murid apa yang dimaksudkan dengan khuluk? Baiklah, khuluk menurut bahasa ialah mencabut atau menanggalkan. Manakala dari sudut istilah pula, khuluk bererti perceraian antara suami dan isteri dengan lafaz talak atau khuluk. Kedua-dua lafaz tersebut dikaitkan dengan bayaran tertentu. Contohnya, isteri meminta diceraikan dengan tebus talak sebanyak RM10,000. Suami berkata, "Aku talak engkau dengan bayaran sebanyak itu." Murid-murid, apabila berlaku khuluk, suami tidak boleh merujuk isterinya kecuali dengan cara berkahwin semula dengan akad nikah dan mahar yang baru. Murid-murid, hukum khuluk adalah harus. Apabila isteri berasa tidak sesuai dengan suaminya dan dia bimbang berlaku derhaka terhadapnya jika meneruskan ikatan perkahwinan, isteri boleh mengemukakan tuntutan khuluk melalui mahkamah. Sirah telah membuktikan bahawa peristiwa khuluk pernah berlaku pada zaman Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dalam sebuah hadis. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasai, maksudnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, isteri Sabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia, iaitu suamiku, tentang akhlak dan agamanya. Tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?" Dia menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sabit, "Terimalah kebunmu itu dan talaklah dia sekali." Murid-murid, mari kita lihat Undang-Undang Keluarga Islam Seksyen 49(1) Wilayah Persekutuan berkaitan huluk. Jika suami tidak bersetuju menjatuhkan talak dengan kerelaannya sendiri, tetapi pihak-pihak itu bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau cerai tebus talak, mahkamah hendaklah selepas jumlah bayaran tebus talak dipersetujui oleh pihak-pihak itu, mengarahkan suami melafazkan perceraian dengan cara penebusan, dan perceraian itu ialah jenis bain sughra atau tidak boleh dirujuk. Seterusnya, kita lihat pula rukun huluk. Murid-murid, ada terdapat 4 rukun huluk yang perlu diketahui, iaitu pertama, suami, kedua, isteri, ketiga, bayaran yang dipersetujui, dan keempat, lafaz huluk. Murid-murid, tahukah kamu ada beberapa hikmah disyariatkan huluk? Antara hikmah disyariatkan huluk ialah pertama, mengelakkan sifat ego suami yang suka menyalahgunakan kuasa sebagai ketua keluarga untuk bertindak sesuka hati. Kedua, penghormatan kepada isteri supaya boleh bertindak mengikut undang-undang syarak serta melepaskan diri daripada ikatan perkahwinan. Dan ketiga, mengelakkan kemungkinan berlaku penderhakaan iaitu nusyuz oleh pihak isteri jika terpaksa hidup bersama suami yang tidak disukai. Murid-murid, sekarang kita lihat pula kesan huluk terhadap individu dan keluarga. Pertama, runtuhnya sebuah institusi kekeluargaan dalam Islam. Kedua, anak-anak akan terjejas kasih sayang dan perhatian ibu bapa. Ketiga, isteri tidak berhak mendapat nafkah dalam tempoh iddah. Keempat, suami isteri tidak boleh merujuk kembali melainkan dengan akad dan mahar yang baharu. Murid-murid, sekarang kita akan bincangkan pula tajuk kecil yang terakhir, iaitu permasalahan huluk. Pertama, huluk boleh dilakukan bila-bila masa, sama ada isteri dalam keadaan suci atau haid. Kedua, semua barangan bernilai yang boleh dijadikan mahar boleh digunakan sebagai bayaran huluk seperti kereta, rumah, ladang, wang dan sebagainya. Ketiga,
Khulu' tidak boleh dilakukan secara paksaan. Dan keempat, isteri yang melakukan khulu' tidak boleh dirujuk kembali melainkan dengan akad dan mahar yang baharu. Murid-murid, masa hampir tamat. Mari kita menguji minda dengan beberapa soalan berkaitan khulu'. Khulu' bukti keadilan Islam terhadap wanita. Pertama, apakah maksud khulu'? 2 markah. Kedua, nyatakan rukun khulu'. 3 markah. Ketiga, jelaskan 2 hikmah khulu'. 4 markah. Murid-murid boleh menggunakan link yang dipaparkan untuk permainan kuis sebagai latihan di rumah. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat walafiat di bawah rahmat lembayung ilahi dan bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Pada episod kali ini, murid-murid bersama dengan Ustazah Nur Asiah binti Muhammad Idris dari SMK Orkidesa Kuala Lumpur. Ustazah akan menerangkan tajuk tingkatan 5, Pendidikan Islam, Bahagian Adab dan Akhlak Islamiah, pelajaran ke-36, Adab Memelihara Alam. Sebelum Ustazah meneruskan sesi pembelajaran hari ini, adalah lebih baik jika murid-murid dapat menyediakan pen dan buku nota untuk mencatat isi-isi penting berkaitan dengan topik ini. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran seperti berikut. Pertama, menjelaskan kepentingan memelihara alam. Kedua, menerangkan punca berlakunya pencemaran alam. Ketiga, menghuraikan adab menjaga alam sekitar. Baiklah murid-murid, cuba anda perhatikan gambar yang ada pada skrin. Apakah ucapan pertama yang perlu murid-murid lafazkan? Ya, betul. Subhanallah. Maha suci Allah dalam menjadikan alam yang begitu indah sekali. Bagaimana pula perasaan anda ketika memerhatikan panorama yang indah ini? Ustazah pasti semua termasuk Ustazah akan merasakan ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian apabila mata merenung lukisan alam yang menakjubkan. Inilah alam ciptaan Allah Al-Khaliq, Maha menciptakan segalanya dengan kesempurnaan. Murid-murid, apa pula yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Menurut Kamus Pelajar, edisi kedua, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, alam sekitar memberi maksud keadaan alam sekeliling. Selain itu, alam sekitar juga boleh ditafsirkan sebagai segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil sebagai flora dan fauna. Daripada ketiga-tiga definisi ini,
Alam sekitar dapat kita fahami bahawa apa yang ada di sekeliling kita, itulah alam sekitar. Tahukah murid-murid, kenapa kita perlu memelihara alam sekitar yang indah ini? Kenapa kita perlu menjaga kelestarian alam, iaitu memastikan keadaan alam sekitar kekal bebas daripada sebarang unsur kerosakan alam? Untuk mengetahui jawapannya, jom kita dengar sama-sama bacaan ayat ini bersama maksudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Maksudnya, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-A'raf ayat yang ke-56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. Yang bermaksud, segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, dan sesungguhnya Allah, dialah jua yang maha kaya lagi maha terpuji. Surah Al-Hajj ayat yang ke-64. Daripada maksud ayat tadi, jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita melakukan sebarang kerosakan di alam ini, kerana alam ini termasuk kita ada pemiliknya, iaitu Allah Al-Malik. Semua yang ada di alam ini termasuk kita hanyalah pinjaman Allah semata-mata. Bagaimana kalau kita pinjam buku daripada kawan dan kita rosakkan buku tersebut secara sengaja? Sudah tentu keadaan ini amat tidak wajar dan kita perlu menggantikan dengan buku baru sebagaimana yang kita pinjam. Justru itu, kita perlu menjaga alam ini sebaik-baiknya daripada sebarang kerosakan, kerana kita sebagai hamba Allah yang lemah sudah pasti tidak mampu untuk menggantikan semula alam ini seperti asal selepas berlaku kerosakan disebabkan kerakusan kita. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, alam sekitar adalah anugerah Allah yang amat bernilai untuk semua kehidupan. Manusia memerlukan sumber semula jadi di alam ini untuk kelangsungan hidup. Apabila kita merenung dan meneliti setiap keajaiban ciptaan Allah, sudah tentu kita akan merasa takjub dengan kejadiannya yang begitu kompleks. Sudah pasti yang menciptanya Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Di sini jelaslah tanda-tanda kewujudan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dapat dibuktikan melalui keindahan alam ini. Selain daripada itu, kita perlu memelihara alam sekitar kerana ia membekalkan sumber makanan dan minuman kepada semua hidupan di atas muka bumi ini. Contohnya, manusia memerlukan ikan di laut dan ayam di darat sebagai sumber protein.
Haiwan pula memerlukan rumput yang hijau sebagai sumber makanan. Kepentingan alam sekitar yang seterusnya ialah alam sekitar memberi manfaat kepada manusia sebagai alat perhubungan, sama ada di darat, di laut dan di udara. Kita perlu menjaga dan memelihara alam sekitar yang menjadi sumber tenaga kepada manusia. Contohnya, petroleum, arang batu dan gas asli yang menjadi khazanah ciptaan Allah di muka bumi. Murid-murid yang Ustazah kasihi, melihat kepada manfaat yang diperolehi kepada kita ini, sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib memelihara alam sekitar daripada sebarang kerosakan untuk kebaikan bersama dan sebagai hadiah untuk generasi akan datang. Baiklah, mari kita lihat pula beberapa paparan yang disediakan. Murid-murid yang Ustazah kasihi, apa yang anda dapat rasakan selepas menonton paparan sebentar tadi? Adakah perasaan anda sama dengan perasaan Ustazah? Sedih, marah, geram dan sebagainya, bukan? Adakah murid-murid masih mengingati peristiwa pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor yang berlaku pada awal tahun 2019. Keadaan yang kritikal dan membimbangkan semua pihak menyebabkan operasi sekolah 111 sekolah di daerah Pasir Gudang terpaksa ditutup. Punca daripada siapa? Mengapa keadaan itu berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kemusnahan yang berlaku di atas muka bumi ini dilakukan oleh tangan manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Maksudnya, telah berlaku pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Berdasarkan ayat Al-Quran yang kita dengar sebentar tadi, jelaslah bahawa berlakunya tanah runtuh, suhu bumi yang semakin panas, banjir dan sebagainya berpunca daripada kita yang tidak bertanggungjawab dan tidak menjaga amanah Allah sebaik-baiknya. Murid-murid yang Ustazah kasihi, apakah bentuk pencemaran alam yang sering dilakukan oleh manusia? Untuk pengetahuan semua, terdapat 4 kategori pencemaran alam, iaitu yang pertama,
pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Dan yang keempat, pencemaran bunyi. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan yang terakhir pencemaran bunyi? Bagi pencemaran udara bermaksud terdapat gas, cecair atau zarah yang terkandung dalam udara sehingga berlaku perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain. Antara punca-punca berlakunya pencemaran udara ialah bertambah kenderaan bermotor seperti lori dan kereta, asap yang dikeluarkan oleh kilang, pembakaran terbuka, asap rokok yang mengandungi karbon monoksida dan tembakau memberi kesan tidak sihat kepada penghisap rokok dan orang yang berada di sekitarnya. Murid-murid sekalian, apa pula yang dimaksudkan dengan pencemaran air? Baiklah murid-murid, pencemaran air bermaksud perubahan yang dilakukan pada kandungan, keadaan warna air sehingga tidak sesuai untuk digunakan dan akan memberi kesan kepada manusia apabila menggunakannya. Faktor berlakunya pencemaran air ialah sisa bahan buangan kilang seperti sisa toksik yang dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pembuangan sampah, minyak dan najis yang dibuang ke dalam sungai. Penerokaan hutan juga boleh menyebabkan hakisan yang tidak mencemarkan sungai. Mari kita lihat pula maksud pencemaran tanah. Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadi pertukaran warna, kesuburan tanah dan hakisan. Antara puncanya ialah pembuangan bahan buangan daripada kilang seperti minyak, sisa toksik dan sisa-sisa buangan kilang. Pembuangan sampah di merata-rata, penggunaan racun serangga secara berlebihan. Bagaimana pula dengan bentuk pencemaran bunyi? Untuk pengetahuan murid-murid, pencemaran bunyi bermaksud bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga. Antara puncanya ialah bunyi kenderaan bermotor, bunyi kilang, bunyi daripada kuari terutamanya ketika proses pecah batu, bunyi gerudi dan kenderaan. Bunyi yang dihasilkan daripada kerja-kerja pembinaan. Daripada fakta-fakta yang Ustazah terangkan ini, jelas menunjukkan bahawa kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini disebabkan oleh pertama, manusia sendiri yang mempunyai sifat tamak untuk mendapat keuntungan yang banyak. Mereka juga tidak mempunyai kesedaran tentang pentingnya memelihara alam. Dan yang terakhir ialah punca utamanya disebabkan akhlak yang buruk. Melihat kepada kerosakan yang berlaku kepada alam ini, marilah kita sama-sama memelihara khazanah Allah dengan pertama, memberi kesedaran tentang pentingnya memelihara alam sekitar kepada orang ramai dari masa ke semasa. Kedua, pihak berkuasa juga perlu menyediakan kemudahan yang secukupnya untuk memudahkan orang ramai memelihara kebersihan dan keindahan alam seperti
menyediakan tempat pembuangan sampah. Ketiga, mengadakan gotong royong untuk membersihkan kawasan kampung atau bandar. Pihak berkuasa juga perlu menggubal dan menguatkuasakan undang-undang yang lebih berat bagi menghukum orang yang melakukan kerosakan kepada alam. Murid-murid sekalian, sekiranya alam ini dipelihara dengan baik, kita akan dapat mengekalkan kebersihan dan keindahannya. Keadaan sebegini sudah tentu dapat menghindarkan kita semua daripada penyakit yang berbahaya. Oleh itu, murid-murid, sebagai penghayatan daripada perbincangan topik ini, Ustazah dapat simpulkan bahawa kita wajib menyedari betapa besarnya nikmat alam sekitar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita hendaklah bersyukur dengan memelihara kebersihan dan keindahan alam sekitar. Kita hendaklah memberi sumbangan ke arah memelihara alam sekitar. Sekarang, kita masuk bahagian uji minda. Mari kita lihat beberapa soalan yang disediakan. Anda boleh membuat perbincangan bersama rakan dan guru di sekolah untuk mengetahui jawapannya. Baiklah, soalan yang pertama ialah jelaskan dua kepentingan alam sekitar. Kedua, terangkan dua langkah berkesan bagi mengatasi masalah pencemaran di negara kita. Soalan ketiga, pada pendapat anda, mengapakah perbuatan pembakaran terbuka masih dilakukan walaupun diketahui akan mengakibatkan pencemaran kepada alam sekitar? Sebelum berakhirnya pertemuan kita, Ustazah tinggalkan dengan sepotong doa yang diambil daripada hadis riwayat Muslim. Jom kita sama-sama membaca doa ini bagi mengelakkan tangan kita daripada melakukan sebarang kerosakan di muka bumi. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keburukan apa yang aku lakukan dan apa yang aku tidak lakukan. Baiklah, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.